Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang menurunkan ujian demi ujian kepada hamba-Nya. Maka perbanyakkanlah kita sebagai hamba melafazkan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang bersusah payah menyampaikan risalah dengan penuh amanah. Maka sebagai umat perbanyakkanlah kita melafazkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan al-karam Imam, tuan pengurusi jatah kuasa, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi pada malam ini dalam kesempatan masa yang ada, kita akan mengambil manfaat daripada kitab yang kecil membicarakan tentang tajuk yang besar, iaitu Fiqh Al-Hijrah An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab ini dikarang dan dihimpunkan oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Sebelum saya nak mulakan perkongsian saya tadi, kita melihat di antaranya yang dibacakan ataupun disebutkan oleh tuan pengurusi kita. Dan baru-baru ini pun kita ada kesempatan, saya lah, duduk dalam majlis yang disampaikan oleh Datuk Sri Utama Mufti kita, Dr. Haji Anhar Mufir. Tajuk yang dibawa adalah penghayatan ma'al hijrah, tetapi beliau sahabat samaha lebih suka untuk membawa kita kepada yang lebih dekat, iaitu Muharram. Pada bulan Muharram yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan dalam setahun ada 12 bulan. Dalam setahun ada 12 bulan. Dan di antaranya adalah 4 bulan yang dihormati. Dan kemudian dikuatkan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Setahun ada 12 bulan. Dan daripadanya terdapat 4 bulan yang haram, yakni bulan yang suci. Dan 4 itu, yang 3 daripadanya adalah mutawaliyat, iaitu secara berurut. Bulan apa tuan-tuan? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan itulah hari ini Muharram. Dan kemudian bulan yang keempat diapit oleh bulan Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban, itulah bulan Rajab. Pada bulan yang disebutkan sebagai bulan-bulan haram ini, antaranya dinamakan bulan haram kerana pada bulan ini diharamkan berperang satu, dan ia merupakan bulan yang suci. Bahkan Allah Ta'ala melarang kita daripada melakukan perkara-perkara kezaliman pada 4 bulan yang diharamkan ini, kerana balasannya ataupun dosanya itu adalah lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Hujahnya adalah berdasarkan daripada Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, yang menyebutkan, dia menukilkan kata-kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa setiap kezaliman yang dilakukan di dalam bulan haram ini, dosanya adalah lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Dan amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan ini, iaitu 4 bulan yang disebutkan tadi, ganjaran pahalanya juga lebih besar daripada bulan yang lain. Ini menjadi hujah kepada kita betapa antara bulan yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu bulan Muharram. Dan kalau kita cermati apa yang telah kita lakukan dalam beberapa bulan bermula daripada Zulqa'dah, banyaknya amalan-amalan yang diganjari dengan pahala-pahala yang besar, tuan-tuan. Antaranya pada bulan Zulqa'dah kita digalakkan untuk menunaikan umrah. Diikuti bulan Zulhijjah, kita melakukan puasa pada 9 dan juga pada 10, dan pada 9, 8 dan juga 9 Zulhijjah, itu pada puasa Arafah. Dan pada bulan Muharram yang disebutkan oleh tuan pengurusi kita tadi adalah sebuah hadis yang bersumberkan daripada sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebut sendiri oleh Ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yauma Ashura. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari yang ke-10, yakni pada hari ke-10 bulan Muharram. Wa amara bisiyami, dan Nabi perintahkan supaya berpuasa padanya.
Apakah ganjaran pahala yang Allah nak bagi kepada orang yang berpuasa pada hari Ashura ni tuan-tuan? Dalam kalender kita esoklah. Jadi malam ni boleh siap pasang niat untuk kita nak berpuasa, maknanya kita bangkit sahur. Antaranya disebutkan dalam hadis yukaffiru as-sanatal madiyah, iaitu puasa Ashura dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Masya-Allah. Jadi benda ni pun datang setahun sekali. Adapun pada hari ini juga disunahkan untuk kita berpuasa kerana Nabi bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Kata Rasulullah, kalaulah aku akan berpuasa pada hari, kalaulah aku masih hidup pada tahun hadapan, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9 Muharram. Itu disebutkan sebagai Tasu'ah. Maka bulan Muharram ni jangan kita tinggal. Paling besar sekali esok. Jadi apa yang dirancang oleh pihak surau ni, alhamdulillah, dia memberi galakan kepada kita, disediakan untuk berdoa dan sebagainya. Baik. Jadi malam ni kita nak kupas sedikit tentang al-hijrah. Kita tak nak ceritalah kronologi itu secara detail, tuan-tuan pun maklum kisah hijrah ni. Nak cerita hijrah Nabi dalam tempoh 40 minit tak mungkin, tuan-tuan. Banyak benda yang kita nak sebut. Cuma kita ambil faedah ataupun fiqh yang terdapat dalam setiap peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama di antaranya disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Ibn Daqiq Al-Aid yang meninggal pada 1302 Hijrah. Hari ini dah berapa? 1444 Hijrah. Kalaulah pandangan-pandangan para sahabat itu dipilih, kalaulah pandangan-pandangan sahabat-sahabat itu dipilih pada zaman Futuhat, iaitu zaman pembebasan Sayyidina Umar Amirul Mukminin, yang mana pada zaman Nabi SAW tidak ada kalender khusus kepada orang Islam, hanya dinisbahkan dengan tahun-tahun dan peristiwa yang berlaku. Bila Nabi lahir pada tahun gajah kerana adanya peristiwa serangan tentera bergajah. Bila Nabi bersedih kematian Sayyidina Khadijah dan juga Abu Talib, maka disebut sebagai Amul Huzni. Huzni bukan Husni. Siapa nama Husni, dia bukan sedih. Huzni ni tahun kesedihan. Jadi itulah dinisbahkan dengan peristiwa, tuan-tuan. Kalau kita renung, mungkin tok nenek moyang kita dulu pun kadang-kadang bila tak ada tarikh dia nisbahkan. Bila lahir cucu ni, lahir tu waktu pokok kelapa belakang rumah disambar peti, ada ingat itu je. Tarikh dia tak ingat. Contoh. Begitulah berlarutan pada zaman Sayyidina Abu Bakar juga tidak ada tarikh yang khusus. Sepanjang 2 tahun pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, sehinggalah naik Amirul Mukminin yang disebutkan sebagai zaman Futuhat. Maka berlakulah diplomasi negara-negara luar, Parsi, Mesir, menyebabkan adanya sistem pejabat yang lebih tersusun, adanya sistem surat menyurat yang tidak ada tarikh, yang menyebabkan Abu Musa al-Asy'ari mengesyorkan kepada Amirul Mukminin untuk diadakan kalender khusus. Maka para sahabat berkumpul dan berijtihad. Ada yang memberi pandangan supaya pilihlah tahun diturunkan wahyu kepada Rasulullah itu sebagai perkiraan kalender Islam. Maka sahabat dia beri pandangan yang lain mengatakan tidak sesuai. Kerana apa? Kerana walaupun telah turun wahyu, arak masih lagi berleluasa, zina masih lagi berleluasa, tidak ada signifikan yang besar. Lalu dicadangkan pandangan yang kedua di kalangan sahabat-sahabat yang senior supaya dipilih, iaitu tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hujahnya begitu juga. Tidak ada sesuatu yang menjadi tanda ingatan ataupun perubahan yang besar. Sehingga ada sahabat yang mencadangkan supaya dipilih tarikh kematian atau kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pandangan sahabat itu tidak dipilih, kerana kalaulah dipilih tahun kematian itu sebagai permulaan kalender kita, tuan-tuan, bayangkan hari ini kita bukan merasa semangat tapi merasa sedih kerana mengenangkan perginya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting nak sebut di sini adalah bagaimana para sahabat itu, walaupun dia orang yang hebat, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berlapang dada dalam menerima pandangan dan menolak pandangan. Kita bukan siapa-siapa, tuan-tuan. Ini sahabat-sahabat besar boleh terima walaupun dia hebat di sisi mata masyarakat umat ketika itu, tetapi mereka boleh menerima pandangan mereka ditolak. Jadi kita hari ini kalau orang tolak pandangan kita, bila ada cadangan nak buat program ni, orang tolak pandangan kita, kadang-kadang janganlah kita terasa hati sangat.
Kerana mungkin hikmahnya Allah lebih letak besar, akan datang kita tak nampak. Itu saja kita nak pujuk hati kita melihat apa yang dilakukan. Sehinggalah kata Sayyidina Ali ataupun sebahagian riwayat mengatakan ini kata-kata Sayyidina Umar, al-hijratu tufarriqu bainal haqq wal batil. Hijrah itu memisahkan di antara perkara yang hak dan yang batil. Sebelum hijrah, azan tidak boleh dikumandangkan. Selepas hijrah, syiar azan itu dikumandangkan. Sebelum hijrah, solat itu bersembunyi secara akrabin, orang yang terdekat sahaja. Tetapi selepas peristiwa hijrah, solat itu diangkat syiarnya, bahkan dibuat secara berjemaah. Maka para sahabat sepakat ijtihad mereka memilih perkiraan kalender Islam itu dengan tahun hijrah peristiwa. Adapun pemilihan Muharram itu adalah berdasarkan juga ijtihad para sahabat bila nak mulakan kalender Islam itu dengan peristiwa hijrah. Dan kita pun maklum hijrah itu bukan berlaku pada bulan Muharram. Ada orang kadang-kadang nak kelirukan masyarakat, dia kata sibuklah satu Muharram nak sambung mak hijrah. Sedangkan hijrah itu bulan depan ni 26 Safar, 27 Safar sampai Rabiul Awal. Maksudnya di sini adalah pemilihan ini adalah ijtihad para sahabat. Kerana tidak ada sistem yang elok ataupun sistem yang lengkap dalam kalender Islam. Surat menyurat yang ketinggalan, masa, tahun yang tidak disebut, menyebabkan dilihat sedikit kelemahan pada urus takbir pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar ketika itu. Lalu memilihlah bulan Muharram kerana pada bulan haji, bulan Zulhijjah, orang-orang Islam datang daripada penusuk tempat, daripada Yaman, daripada Mesir, daripada Jazirah Arab itu sendiri, dan mereka menunaikan haji seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, wa man hajja. Siapa yang menunaikan ibadah haji dengan 3 sebab. Yang pertama semata-mata kerana Allah, yang keduanya tidak menuturkan kata-kata yang keji, yang ketiganya tidak melakukan fasik. Dia seperti dilahirkan daripada rahim perut ibu. Baru dikeluarkan, maknanya bersih fitrahnya, menyebabkan bahawa mereka balik ke kampung halaman negeri masing-masing dengan hati yang luhur, hati yang bersih, semangat yang baru. Lalu itulah permulaan Muharram dimasukkan dalam permulaan kalender hijrah orang Islam. Itu saja. Ini ijtihad para sahabat tuan-tuan dengan kita rasa. Sebab maklum dan masyhur kita sambut pada bulan Muharram ini, malam hijrah ini atas hujah, bukannya atas perkara-perkara yang tak ada asas. Baik, selesai itu. Kemudian para ulama antaranya kita sebutkan di Ibn Daqiq Al-Aid, dia bagi 5 kepada ta'rifan hijrah. Sebab nak fahamkan kepada kita, masyarakat kadang-kadang keliru sedikitlah. Bila mana dibacakan hadis Nabi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah selepas pembebasan kota Mekah, yang berlaku pada bulan Ramadan, betul? Maknanya kalau dah Nabi dah hijrah, selepas itu tidak ada hijrah. Benarkah begitu? Maka di sini kita melihat 5 pandangan yang disebutkan oleh Ibn Daqiq Al-Aid dalam kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Hijrah, pembahagian dan jenisnya yang pertama kita kena terima ialah hijrah ke Habsyah yang berlaku pada tahun ke-5 dan ke-7 kerasulan Nabi SAW. Satu. Hijrah yang kedua jenisnya adalah hijrah daripada Mekah ke Madinah yang berlaku pada sahabat dan kemudian diikuti oleh Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Ini yang besar sekali, hijrah yang besar. Hijrah yang ketiga adalah hijrah daripada kabilah-kabilah dan kaum-kaum yang ada datang berjumpa dengan Nabi SAW di Madinah, dan mereka mempelajari hukum syarak daripada Rasulullah, dan mereka balik ke negeri, ke kampung, ke negeri masing-masing dan menyampaikan apa yang dipelajari daripada Rasulullah SAW. Maka ini juga adalah pembahagian hijrah. Jelas kan? Yang keempat iaitu orang-orang yang beriman di Mekah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Mereka datang ke Madinah ziarah Nabi, dan setelah itu mereka balik ke negeri mereka, itu Mekah. Itu juga disebutkan sebagai hijrah yang diiktiraf oleh syarak. Adapun hijrah yang kelima yang menjadi mukadimah pada kitab ini dibawakan hadis, iaitu Rasulullah bersabda yang bermaksud orang yang berhijrah ialah dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ditanya kepada kita, adakah hijrah itu satu saja? Tidak. Hijrah itu luas pembahagiannya. Bahkan disebutkan, ditambahkan oleh Ibnul Qayyim yang meninggal daripada tahun 1350 Hijrah. Dia mengatakan hijrah itu 2. Hijrah yang pertama adalah hijrah fizikal daripada satu negeri ke negeri yang lain. Itu faham kan?
Kita ni tuan-tuan duduk di Bandar Tasik Kesuma ni, kita akan berhijrah ke Kuala Selangor secara badani, fizikal, daripada negeri ke negeri yang lain, pada satu daerah ke daerah yang lain. Ini hijrah yang berlaku ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya itu hijrah hati. Hati daripada dan kepada. Hati yang daripada cinta selain daripada Allah dan Rasulullah kepada cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ini Ibn Qayyim sebut. Dan ataupun hati yang selain ubudiyah, selain daripada Allah, iaitu kepada hati yang ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takrifan hijrah yang disusun cantik oleh para ulama untuk memahamkan kita. Kemudian didatangkan beberapa kelebihan hijrah ini, didatangkan banyak dari dalil nas-nas ayat Al-Quran menceritakan kelebihan-kelebihan orang yang berhijrah. Di antara satunya dikuatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sedikit hadis ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, Nabi tanya 3 benda. Nabi kata, "Ama 'alimta anna al-Islam, apakah kamu tahu bahawa Islam itu yahdibu ma kana qablahu?" Islam itu menghapuskan dosa yang lalu. Satu. Nabi tanya ni. Kemudian Nabi kata lagi, "Wa annal hijrata tahdibu ma kana qablaha." Dan hijrah itu menghapuskan dosa yang sebelumnya. 2. Dan kemudian yang ketiga, "Wa annal hajja." Dan ibadah haji itu yahdibu ma kana qablahu. Dan ibadah haji itu menghapuskan dosa yang sebelumnya. Maknanya 3 amal soleh ini, Islam, hijrah dan haji itu ganjarannya adalah dihapuskan dosa yang lalu. Dan kita dah bacakan hadis antaranya tentang haji tadi. Orang yang pergi haji dengan 3 syarat, Allah terima haji dia, maka dia ampunkan dosa dia, bersih dia. Sebab itu dipilih tarikh Muharram itu kerana semangat baru, hati yang bersih, suci untuk memulakan kehidupan yang baru selepas mereka menggunakan perintah Allah, iaitu ibadah haji. Kemudian para ulama membahagikan tentang hukum hijrah. Hijrah ini dibahagikan kepada beberapa hukum. Yang pertama, sepakat para ulama mengatakan wajib hijrah daripada negara kafir apabila seseorang Islam terpaksa melakukan maksiat. Dia duduk satu negara yang diperintah oleh orang bukan Islam, dan dalam negara itu dia telah terpaksa melakukan maksiat. Ada tak kita rasa? Mungkin sejarah membuktikan ada. Duduk dalam negara itu tak boleh buat apa melainkan buat maksiat, dipaksa, diubur bunuh dan sebagainya, maka hukumnya adalah wajib berhijrah. Maknanya ulama kata apa? Hukum hijrah kekal hingga hari kiamat. Dan inilah pandangan ramai di kalangan ahli ilmu. Maknanya bukan sahaja hijrah dalam peristiwa Nabi itu, tetapi hijrah sampai hari kiamat berlaku. Contoh dia, kalau hari ini duduk dalam negara orang bukan Islam dan dia memaksa kita melakukan maksiat, maka kita ini wajib keluar daripada negara tersebut. Satu. Yang kedua disebutkan oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, seorang ulama Syria, dalam kitabnya yang masyhur, iaitu kitab Fiqh Al-Manhaji. Dia mengatakan bahawa hijrah daripada bumi kafir ke negeri Islam adalah wajib ke atas seorang Muslim yang tidak dapat bertahan dalam menzahirkan agamanya. Dia tak dapat bertahan dalam menzahirkan agamanya. Maka disebut apa? Hukum ini berkekalan dan tanpa sebarang ikatan ataupun syarat. Adapun hadis tiada hijrah selepas pembukaan Mekah, maksud dia apa? Iaitu tiada hijrah daripada Mekah selepas pembukaannya lantaran Mekah sudah pun menjadi negara Islam. Maknanya tak ada nak hijrah daripada Mekah, sebab Mekah itu sudah dibebaskan, dimusnahkan berhala-berhala. Dan itulah kita pun maklum dan masyhur kisahnya. Dan kemudian disebutkan bagaimana orang-orang yang ingkar, tidak mau berhijrah daripada negara yang menzalimi mereka, tempat mereka, bagaimana perbualan, dialog di antara malaikat dengan orang-orang ini. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 96. Allah SWT rakamkan tuan-tuan, di antara disebutkan maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiayai diri mereka. Apa maksud aniaya? Iaitu enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kafir musyrikin. Mereka duduk negara tu tuan-tuan, mereka tak mau berhijrah dan mereka rela ditindas dan dizalimi sehingga mereka kena buat maksiat dan mereka tak dapat zahirkan agama mereka. Lalu malaikat tanya kepada mereka, mereka menjawabnya, qalu kunna mustad'afina fil ardh.
Kami ini wahai malaikat, orang yang lemah di bumi kami sendiri. Kami orang yang ditindas, dizalimi di bumi kami sendiri. Lalu malaikat menjawab kepada mereka, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas untuk kau berhijrah padanya? Bukankah bumi Allah ini luas untuk kau keluar daripadanya? Malaikat bagi tahu dia betapa luas di bumi Allah, yang kau duduk kat situ kenapa? Maka balasannya sangat buruk sekali. Allah kata faulaika ma'wahum Jahannam, dan pada tempat mereka itulah neraka Jahannam, wasa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustada'afin, pengecualian dia apa dia? Illal mustada'afin minar rijali wan nisa'i wal wildan, mereka orang yang lemah di kalangan kanak-kanak, di kalangan perempuan, di kalangan lelaki, yang mana mereka ini, kata Allah Ta'ala, tidak berdaya upaya mencari helah untuk melepaskan diri, dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk keluar daripadanya. Berlaku tak? Mungkin berlaku. Satu negara Islam minoriti yang ditindas di depan laut, di belakang gunung, sekelilingnya dikepung oleh tentera-tentera yang tunggu masa untuk sembelih saja. Maka mereka kekal duduk di situ. Ilal mustada'afin. Adapun orang yang mempunyai helah, ada peluang untuk berhijrah, maka dia wajib berhijrah. Dan untuk mengimbangkan perkara ini, ulama kata kita sebagai orang Islam wajib bantu negara-negara yang berdekatan dengan negara orang Islam yang ditindas ini untuk mereka keluar, wajib kita bantu. Sebab itu kita tengok negara-negara yang khususnya seperti negara-negara yang ditindas, mereka ini disediakan penempatan, pelarian yang okey lah, untuk membela nasib mereka daripada mereka diancam bunuh dan sebagainya. Ini adalah kewajipan tanggungjawab kepada kita, check and balance. Ada orang nak keluar, kita bantu. Jangan kita biarkan sahaja mereka dalam keadaan mereka tak boleh berbuat apa-apa. Baik. Kemudian kita lihat kronologi hijrah, fiqh dan faedah yang ada di dalamnya, tuan-tuan. Pertama sekali, pada 26 Safar, ketika waktu pagi, satu perkumpulan di Darun Nadwah, satu tempat mesyuarat orang-orang musyrikin Mekah, Quraisy, yang mana tempat ini diasaskan oleh nenda Nabi SAW, Qusay itu sendiri. Malamnya digunakan oleh satu orang yang dikepalai oleh Umar bin Hisham. Tuan-tuan kenal Umar bin Hisham? Siapa dia Umar bin Hisham? Yang Nabi pernah doa dua Umar. Itulah nama samsing dia, Abu Jahal. Jadi kalau buka Facebook, siapa nama Umar, jangan tukar nickname dia Abu Jahal. Nabi doa dapat Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia berbincang, sebahagian orang kata 11 suku kaum ataupun ketua-ketua bani ataupun suku yang ada waktu itu, sebahagian kata 14. Tapi kepala dia adalah bapa kebodohan, Abu Jahal. Walaupun dia nampak bunyi macam tak cerdik, tapi dia cerdik, tuan-tuan. Cerdik dia, orang kata macam kita piramid tu kan, otak geliga boleh buat cincin. Cerdik dia nak bunuh Nabi. Mereka dah pujuk dah Nabi dah, tawarkan macam-macam kepada Rasulullah, tawarkan tahta, harta, wanita, Nabi tolak. Dan kemudian bila cara lembut tak mau ikut, mereka gunakan cara kasar. Inilah berlaku kemuncak 26 Safar, sehingga Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril, bagi tahu kepada Rasulullah, aku izinkan untuk berhijrah. Maka bermulalah detik hijrah Nabi SAW. Lalu Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dan ketika itu walaupun zahirnya nampak Nabi yang pergi ke rumah Abu Bakar, tetapi hakikatnya Abu Bakar sendiri yang meminta izin untuk bersahabat dengan Rasulullah SAW. Antara kata-kata Abu Bakar, aku memohon untuk bersahabat denganmu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, ya benar, Nabi benarkan. Nampaklah hikmah ataupun faedah yang kita dapat di sini adalah dalam kita memilih rakan, dalam kita memilih teman, maka pilihlah rakan-rakan yang baik dan jujur, merupakan asas kejayaan satu-satu misi yang mahu kita laksanakan. Ini penting. Nabi memilih di kalangan sahabat yang banyak, iaitu sahabat yang terpilih Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Nabi tak pergi rumah orang lain? Kerana antaranya Abu Bakar antara orang yang awal memeluk Islam. Maka Abu Bakar itu sangat layak untuk dijadikan sahabat teman Nabi untuk berhijrah. Maka hikmah yang kita dapat di sini, faedahnya, pilihlah rakan yang jujur dalam misi kita yang baik. Sebab sejarah membuktikan betapa banyaknya kegagalan yang berlaku dalam satu-satu misi dan organisasi, bisnes ataupun apa saja misi dakwah kita, biasanya akan disabotaj daripada dalam. Betul tak? Kadang-kadang kawan-kawan kita yang bersabotaj kita. Itu maka pilihlah hikmah daripada hijrah ni, pilihlah sahabat yang betul-betul
yang akan jujur dan juga setia dengan kita, seperti mana yang Nabi SAW tunjuk cara kepada kita. Kemudian kalau kita lihat di antara fiqh yang kita dapat di sini, betapa musuh-musuh Islam ini tuan-tuan, walaupun mereka ini kalau kita kenal orang Arab suka berperang, orang Arab ni suka berbalah, orang Arab ni benda kecil pun boleh bergaduh, satu suku, satu kebun, satu kabilah boleh bergaduh, boleh berperang, benda yang kecil kan. Tetapi dalam hal untuk memastikan Islam itu jatuh, mereka sanggup bersatu hati. Faham tak tu? Maka kita lihat betapa Arab ini terkenal dengan pergaduhan, kabilah, kata apa? Ta'assub, asabiah, asabiah yang keterlaluan. Tetapi dalam hal untuk memastikan Islam ini bercakaran, Islam ini menghadapi kesusahan, mereka sanggup bersatu hati dan melupakan persengketaan buat sementara waktu. Maka pengajaran kita pada hari ini, orang Islam, hati-hati. Sebab orang kafir, walaupun mereka negara berlainan, keturunan lain, mungkin bangsanya lain, tapi dalam hal untuk menjatuhkan Islam, mereka boleh bersatu. Itu pengajaran yang besar kepada kita sampai hari kiamat. Yang keduanya adalah syura, yang kita sebut awal tadi. Allah perintahkan syura. Ini perintah daripada Allah Ta'ala. Maka kalau orang musyrikin pun boleh, orang yang tak beriman pun boleh buat mesyuarat, kita orang Islam lebih lagi lah. Itu ya, cumanya mesyuarat mereka jahat lah. Tujuannya tak baik. Tetapi mesyuarat orang Islam ini benda yang baik, kita fikirkan satu. Dan kemudian kita lihat dalam perkumpulan itu, iblis juga turun padang. Dan ini menunjukkan dendam iblis yang tidak selesai sejak daripada zaman Nabi Adam AS. Dia dendam sangat dengan keturunan Nabi Adam ni. Dia turun dalam peristiwa ini sehingga dia endorse pandangan yang dikeluarkan oleh Abu Jahal tu. Abu Jahal bagi pandangan, ada orang bagi pandangan, kita letakkan Muhammad ni jauh-jauh, kata tak boleh. Muhammad ni adalah orang yang ada karisma, ada credibility. Kalau dia dicampak jauh-jauh akan meraih simpati orang ramai, menyebabkan mereka bangkit lawan kita balik, tolak. Dan mesyuarat doang ni. Kalau dia tak mesyuarat, tak ada penyelesaian dia. Lalu ada yang itu disebutkan oleh Abu Aswad, Abu Bukhtari mengatakan kita masukkan Nabi Muhammad dalam kotak, letak tepi Kaabah, biarkan dia mati dalam tu. Ini lagi tak boleh, menyebabkan orang-orang yang melihat Nabi ini kesian kat Nabi, lalu menyebabkan mereka bangkit untuk membela Nabi SAW. Maka ditolak pandangan ini. Lalu Abu Jahal bagi pandangan supaya apa? Supaya dilantik atau dipilih seorang pemuda yang gagah, berikan dia pedang yang terbaik, tetap Muhammad dengan sekali tetap. Idea dah bagus, tapi mereka kata tak boleh. Sebab Bani Hashim ni bukan kecil, tuan-tuan. Sekiranya didapati siapa yang bunuh Muhammad, maka nescaya mereka akan membalas dendam. Maka Abu Jahal yang kita kata tak cerdik tadi, dia menggunakan kecerdikan dia mencadangkan ambil daripada setiap suku ketua yang kabilah yang ada ini untuk pilih pemuda-pemuda yang gagah berani dan bunuh Muhammad itu dengan sekali tetakan. Dan pandangan ini telah diterima oleh iblis, menyebabkan dia diterima, sepakat. Maka iblis turun padang untuk memastikan misi ini berjaya, tuan-tuan. Ini fiqh yang kita dapatlah dalam perkara ini. Baik. Kemudian kalau kita lihat Nabi SAW mulakan hijrahnya, Nabi keluar daripada rumahnya. Dan sesungguhnya Nabi kita juga sedih. Kita ni dituntut untuk cinta tanah air kita, kerana Rasulullah juga cinta kepada tanah air dia. Dalam hadis disebutkan riwayat Ibn Abdi Al-Bar, Nabi SAW menitikkan air mata ketika meninggalkan kota Mekah. Nabi menangis, Nabi menitikkan air mata ketika Nabi SAW meninggalkan kota Mekah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kamu, wahai kota Mekah, adalah negeri yang paling aku cintai. Sekiranya pendudukmu tidak mengusirku, nescaya aku tidak akan meninggalkanmu. Pada kita ni kena ada rasa cinta pada tempat kelahiran kita, tuan-tuan. Nabi sayang Mekah, cuma dia orang Mekah nak kat dia. Orang Mekah semua pakai nak bunuh dia. Yang keduanya, perintah Allah suruh berhijrah, maka dia pun berhijrah. Ini benda besar lah sebenarnya. Kemudian ada orang akan katakan tentang hijrah Nabi ni dengan Umar, kenapa tak sama? Umar ni, tuan-tuan, bila dia masuk Islam, dia bukan senyap-senyap. Dia terus terang dan dia mencabar orang untuk siapa berani nak counter dia balik. Ini Umar, sikapnya. Jadi orang kata kenapa Rasulullah itu hijrahnya tidak seperti Umar, terang-terang sajalah. Apa yang nak ditakutkan? Kenapa secara sembunyi? Bagaimana kita orang awam nak jawab, tuan-tuan? Dia tak ya juga. Apa beza Umar? Bukan Rasulullah itu lebih hebat? Maka di sini ulama memurnikan pemahaman masyarakat
Yang pertamanya, tindakan Sayyidina Umar memaklumkan tentang keislamannya dan hijrahnya itu adalah tindakan persendirian semata-mata. Satu. Yang keduanya, ia bergantung kepada kekuatan, kuwah dan juga keimanan kepada Allah Ta'ala. Maka Umar itu ada kekuatan. Orang gerun kat Umar, Iblis pun gerun kat Umar, tuan-tuan. Takut dia nampak Umar, dia lari sebelah kiri bila nampak Umar ni. Kemudian Nabi SAW tidak melakukan perbuatan seperti Umar. Kata ulama antaranya dalam kitab ini ialah kerana setiap kata-kata Nabi dan setiap perbuatan Nabi itu akan menjadi hukum. Betul ya? Ini kan sunnah Nabi. Bila Nabi berkata benda itu begini, maka ia menjadi hukum. Bila Nabi melakukan hijrah seperti Umar, maka ia menjadi hukum. Maka orang ramai akan menyangka bahawa inilah cara yang wajib dilakukan untuk berhijrah, tetapi Nabi tak buat. Maka inilah jawapan untuk kita memahamkan masyarakat bahawa bezanya hijrah Nabi dengan Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW keluar daripada rumahnya dengan kisah yang kita maklum. Kemudian Nabi SAW pergi ke Jabal Sur. Dan kalau di situ kita melihat setelah gagal nak bunuh Nabi, maka mereka mengadakan satu mesyuarat yang tergempar, menawarkan 100 ekor unta. Maka berbondong-bondonglah orang pemuda-pemuda yang gagah ni nak bunuh Nabi. Lalu Nabi masuk dalam gua di Jabal Sur, dan ketika itu gua yang kecil, tuan-tuan. Pertama sekali kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menghantar selemah-lemah tentera untuk mengalahkan perancangan orang kafir musyrik Mekah. Tidaklah jatuh satu kerajaan Batu Balqis itu melainkan Allah menghantar burung yang kecil, burung hudhud. Tidaklah mengalir air mata Namrud itu melainkan Allah menghantar seekor lalat binatang yang lemah untuk menyebabkan kematian. Tak perlu hantar tentera. Ini bagaimana Allah menghina, tuan-tuan. Allah menghina pakatan musyrikin Mekah dan juga orang-orang yang sebelumnya itu. Dan Allah Ta'ala tidaklah menghantar burung ababil ataupun malaikat-malaikatnya untuk menyerang orang-orang yang bunuh Nabi, tetapi Allah menghantar haiwan yang halus seperti laba-laba untuk bersarang di pintu gua itu, dan juga sebahagian riwayat mengatakan meletakkan sarang burung merpati yang elok, menyebabkan mereka ini gagal nak jumpa Nabi. Nescaya kalau mereka tunduk pada nampak kerana gua itu kecil. Abu Bakar bila nak masuk, tuan-tuan, dalam gua tu, dia tak masuk dulu. Dia tak bagi Nabi masuk dulu. Dia memastikan dirinya itu berkorban nyawa dia, tuan-tuan. Satu tempat yang terpencil, dan dua orang yang ajus 50 tahun, 52 tahun umur Nabi dengan Abu Bakar, bukan orang muda. Jadi bila dia masuk dalam gua itu, Abu Bakar tak izinkan Nabi masuk, melainkan dia masuk dulu dengan dia membersihkan apa yang ada dalam gua itu. Bayangkanlah kalau kita dengan Nabi ketika itu, agak-agak ada kita pelawa Nabi ke, kita masuk dulu. Kita akan kata, silakan wahai Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah, kamu ada malaikat jaga. Aku apa pun tak ada. Tapi Abu Bakar tidak. Dia yakin malaikat jaga Rasulullah, tetapi dia menawarkan dirinya. Lalu dia masuk bersihkan. Kita pun maklum kisahnya. Dia bersandar di dinding gua, meluncurkan kakinya. Kemudian Rasulullah itu meletakkan tengkuk baginda yang mulia di paha Sayyidina Abu Bakar kerana keletihan, sangatan. Lalu dia tertidur. Dan Abu Bakar itu menutup dengan kain-kain yang ada padanya, tetapi cuma satu lubang itu ditutup dengan kakinya. Takdir Allah Ta'ala, keluar binatang berbisu, sengat kaki dia. Lalu apabila dia sengat, dia menahan daripada menggerakkan kaki dia. Sebab apa? Kalau digerakkan kaki dia, nescaya Nabi akan terjaga. Dia tak nak Nabi terjaga. Kita, kalau kawan kita duduk atas bawah kita, kalau boleh kita nak dia pergi cepat kan? Tapi tidak, kerana kalau dia gerakkan kaki dia, nescaya Nabi akan terjaga daripada tidurnya. Tapi tuan-tuan maklumlah, sengatan binatang berbisa ni, tahan tu boleh tahan, tapi yang tak boleh tahan apa dia? Apa yang tak boleh tahan? Air mata, tuan-tuan. Betul? Saya kaki ni berbalut ni, tuan-tuan, kena jahit semalam. Tapi gagal dia datang. Yang balut tu nurse 3 orang. Kita nak tunjuk hero ni. Cocok hidup-hidup, tuan-tuan. Dekat kawasan terbelah kaki dia cocok. Saya tahan, tapi saya tak tahu kenapa air mata saya mengalir. Nak buat macam mana? Sakit yang amat. Macam itulah juga Rasulullah. Dia Abu Bakar menahan, tetapi dia tak dapat tahan kesakitan. Budak-budak kecil, bila mak kita dia cubit anak kita tu kan, dia malu dengan abang kakak dia, dia tunjuk hero dengan abang kakak. Dia kata tak apa-apa, tak apa-apa, tapi air mata dia mengalir. Dia sakit. Maka Abu Bakar itu sakit. Maka menitik air mata di pipi Rasulullah yang mulia.
Lalu kata Rasulullah, kenapa wahai Abu Bakar? Maka kata Abu Bakar, kakiku disengat binatang berbisa. Lalu inilah mukjizat Nabi. Nabi SAW meludah di tempat sengatan bisa tersebut, akhirnya hilang bisa itu. Dan sebahagian riwayat mengatakan, nanti di akhir hayat Sayyidina Abu Bakar, bisa itu datang balik. Ini disebut dalam kitab. Maka inilah antara faedah ataupun fiqh yang kita dapat dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Kemudian ketika mana kita melihat apabila pengorbanan Abu Bakar itu cukup besar yang buat, satu daripadanya disebut oleh Jarullah mengatakan, siapa yang mengingkari persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia kafir kerana menolak apa yang terkandung di dalam kitab Allah. Dalam Quran sebut tentang perkara seperti ini. Imannya Sayyidina Abu Bakar, cintanya Sayyidina Abu Bakar itu kepada Rasulullah, siapa yang mengingkari persahabatan kedua-duanya, maka sesungguhnya dia kafir. Baik. Ini fiqh yang terdapat dalam peristiwa ini. Kemudian kalau kita melihat antaranya, ini mukjizat Nabi SAW. Nabi teruskan perjalanannya untuk menuju ke Yathrib ataupun Madinah. Dan dalam perjalanan itu ada satu perkara yang kita nak ambil. Nabi nak mulakan perjalanan, Nabi SAW ditawarkan oleh Abu Bakar tunggangan haiwan yang ada. Abu Bakar ni kaum miskin. Lalu ditawarkan kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, aku ambil tetapi aku bayar. Tuan-tuan faham tak? Ambil tetapi bayar. Nabi ambil seekor unta, itulah Al-Qaswa. Unta ini diriwayatkan dibiarkan hidup sampailah zaman Sayyidina Abu Bakar. Bila Nabi dah wafat, unta itu masih hidup lagi, tak disembelih, biarkan saja. Kerana ini unta pilihan Nabi SAW. Yang kedua, dia mengajar kepada kita, Nabi membayar unta itu kepada Abu Bakar dengan nilai 800 dirham. 800 dirham menunjukkan bahawa pengajaran penting kepada kita, tuan-tuan, bahawa umat Islam kita sewajarnya, atau bukan, umat Islam tidak sewajarnya menggunakan barang-barang keperluan orang lain, terutama untuk berjuang atau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita nak buat ibadah kita, tuan-tuan, elakkan kita daripada menggunakan barang orang lain, satu. Tetapi berusahalah membelinya agar barang-barang itu kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah, untuk beribadah adalah milik kita sendiri. Jadi bila kita nak buat satu benda yang baik, satu kerja dakwah kita yang baik, apa saja nilai ibadah yang ada, maka gunakan pengorbanan harta kita sendiri. Seperti mana Rasulullah dalam keadaan terdesak, dikejar oleh musyrikin Mekah, Nabi tetap menunjukkan cara, iaitu bayar unta itu, kerana ini perjuangan yang besar. Maka kita ini ada setengah tempat masjid surau kan, bila dia buat pengajian berkitab, dia belikan kepada jemaah ada kitab-kitab. Alhamdulillah, dia letakkan di masjid di kitab ni. Jadi bolehlah jemaah kita baca, bagus. Tetapi sebaik-baiknya untuk dia jihad ilmu dia sendiri, maka keluarkan kos untuk dia beli dengan harta milik dia sendiri. Itu jawapan yang sebaik-baiknya yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian yang berlaku lagi, fiqh ataupun faedah yang ada adalah tawrid, iaitu hilah yang dibenarkan syarak. Dalam perjalanan Nabi ditahan oleh satu orang. Nabi SAW itu berada di hadapan dan Sayyidina Abu Bakar itu duduk di belakang, dan kelihatan Abu Bakar itu seolah-olah seorang tua. Lalu tidak disyak siapakah dia, tetapi ditanya siapakah pemuda yang berada di hadapan kamu. Maka ketika itu kata Abu Bakar kepada orang yang bertanya, itulah penunjuk jalanku. Dia kata apa? Penunjuk jalanku. Lalu sebenarnya dia bukan penunjuk jalan, itulah Rasulullah. Adakah Sayyidina Abu Bakar itu berbohong? Tidak, ini nama tawrid, hilah, double meaning. Ada dua maksud dalam satu perkataan. Yang dimaksudkan oleh Abu Bakar, Rasulullah itu ialah jalan kebaikan. Penunjuk jalan maknanya Rasulullah itu adalah jalan kebaikan. Seperti berlaku juga dalam satu peristiwa, Nabi ditahan dengan sahabatnya, lalu ditanya, daripada mana kamu? Maka jawab mereka, nahnu min ma, kami daripada ma. Lalu orang yang bertanya itu menyangkakan rombongan ini daripada perkampungan yang namanya Al-Ma. Sedangkan yang dimaksudkan oleh sahabat untuk membela diri ketika itu ialah kami daripada air. Ma untuk kan air.
Air tu maknanya air benih. Maknanya dia tidak berbohong, dia cakap jujur, cumanya untuk helah yang dibenarkan syarak. Nahnu mimma, kami daripada air benih maksudnya. Orang yang bertanya memikirkan daripada perkampungan mak. Itu fiqh yang terdapat dalam perkara ini. Kemudian berlakulah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya mukjizat-mukjizat yang berlaku sepanjang perjalanan. Di antaranya kalau kita lihat iaitu Nabi sampai 2 buah kemah kepunyaan Ummu Ma'bad radhiyallahu anha daripada Bani Khuza'ah. Ummu Ma'bad ni kerja dia duduk depan kemah, siapa yang lalu dia akan jamu makan. Orang musafir ni dia akan bantu. Punya apa tuan-tuan? Okey. Kemudian dia juga seorang perempuan yang lasak dan sering duduk berselimut di hadapan kemah untuk bagi makan sesiapa saja yang lalu. Nabi SAW tanya kepada dia, apakah sesuatu di sisi kamu? Nabi tanya tentang makan dan minum. Dan dia menjawab, demi Allah, kalau ada apa-apa makanan pada kami, tentulah kami akan bagi kepada kamu. Dan kambing-kambing yang ada ini telah keluar, dan tahun ini adalah tahun yang tandus. Wallahu a'lam. Saya bagi azan sekejap. Silakan. Dan kita habiskan sekitar 5 minit. Jadi sedikit lagi tuan-tuan tentang fiqh ataupun faedah dalam kronologi hijrah. Dalam perjalanan antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu pada kemah Ummu Ma'bad radhiyallahu anha, Nabi nampak seekor kambing yang kurus yang pada musim kemarau yang tidak boleh mengeluarkan susu. Lalu dia tanya kepada Ummu Ma'bad, kambing ini apakah ini hai Ummu Ma'bad? Kata itu kambing itu sangat uzur dan ditinggalkan oleh kambing yang lain. Dan adakah dia mempunyai susu? Kata Nabi. Kata Ummu Ma'bad, sesungguhnya kambing ini lebih teruk daripada kambing yang lain. Maksudnya teruk sangatlah keadaan kambing ini. Lalu kata Rasulullah, bolehkah aku memerah susunya? Ya. Dan jawab Ummu Ma'bad, demi bapa dan ibuku. Ini satu perangai orang Arab ketika itulah. Mereka suka bersumpah dengan nama bapanya, nama-nama ibunya. Ini perangai-perangai yang sebelum itu. Kalau engkau sangka ada susunya, silalah memerahnya. Dia kata Nabi, kalau ada susu, perahlah. Ya. Lalu Rasulullah SAW pun memegang kambing itu dan menyapu di bahagian susunya. Dan kemudian Nabi SAW membaca Bismillah dan doa. Dan tiba-tiba kambing itu merenggangkan kakinya, lantas mengeluarkan susu yang banyak. Maka ini mukjizat dalam perjalanan hijrah berlaku. Kemudian Nabi teruskan hijrahnya, Nabi teruskan sehinggalah Nabi berhenti di Quba. Saya pun pernah sebut dulu, antara hikmah Nabi berhenti di Quba adalah Nabi nak berehat. Yang keduanya Nabi nak belajar cara hidup orang Madinah, supaya kalau Nabi terus saja masuk kota Yasrib ataupun Madinah itu, Nabi kena buat kerja-kerja yang besar. Banyak benda besar tentu adalah penat kan. Jadi Nabi berehat sekejap di Quba supaya Nabi berhenti melepaskan lelah dan Nabi mengelakkan daripada buat kerja yang besar. Walaupun Nabi tak buat kerja yang besar di Yasrib, Nabi bina masjid di Quba. Dan disebutkan antara masjid yang dibina ini dengan sifat yang sangat sederhana. Bentuk dia disebutkan dalam kitab berbentuk 4 segi satu. Yang keduanya tinggi sekadar orang dewasa. Maksudnya kalau angkat tangan cecah bumbung itu. Kemudian tiang-tiangnya daripada batang-batang pohon kurma, tamar. Dan daunnya juga daripada daun-daun pelepah kurma dan tidak ditutup semuanya. Dan dindingnya diperbuat daripada batu dan tanah liat. Kemudian apabila turun hujan, maka basahlah lantai itu sehinggalah Nabi sujud dan Nabi bangkit daripadanya. Maka kelihatan tanah-tanah itu di dahi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akibat insiden itulah maka bermulalah tapak ataupun lantai Masjid Quba itu diletakkan batu-batu kerikil. Ini dia punya sejarah dia sedikit sebanyak Maka Nabi pun antara yang kedua dia, Nabi nak belajar cara hidup orang Madinah, nak tahu kenal siapa pemimpin Madinah supaya nanti senang Nabi diterima, betul tak? Kita bila berpindah di kawasan ini, kita orang baru, kita kenal dulu siapa ketua masyarakat, kita kenal dulu siapa tok ketua kita kenal siapa tok imam kita, maka senanglah kita nak bermasyarakat. Itu cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Dan akhir sekali kalau kita lihat, iaitu apabila disambut di Yasrib itu perempuan-perempuan Ansar, antara yang mereka lakukan adalah bernasyid. Antara baik-baik nasyidnya kita pun tahu, seperti mana yang kita biasa nyanyikan, Tala'al badru alaina, sehinggalah habis baik-baik tersebut.
Maka fiqh yang kita dapat di sini sebarang nasyid ataupun madih, puji-pujian kepada Allah dan Rasulullah itu dibenarkan oleh syarak. Nabi tak halang, kerana perbuatan itu dilakukan oleh perempuan-perempuan Ansar ketika Rasulullah masuk ke kota Yasrib ataupun nama selepasnya adalah Madinah Al-Munawwarah. Dan begitu juga sebelum masuk ke Madinah, Nabi berhenti di perkampungan Bani Salim. Nabi menunaikan solat fardu Jumaat yang pertama sekali. Ini pun fiqh juga. Jadi sejarah solat Jumaat itu bermula dalam peristiwa hijrah. Nabi berhenti antara Kuba ke Madinah ke Yasrib itu, iaitu satu perkampungan Bani Salim. Nabi buat solat Jumaat. Ini sejarah solat Jumaat kita lah, Nabi kita bincangkan sekarang. Jadi kesimpulan daripada perbincangan kita, sudah tentulah ada beberapa hukum yang kita kena faham lah tentang peristiwa hijrah ini. Dan kejayaan hijrah ini juga adalah diasaskan ataupun berpunca daripada watak-watak yang hebat, tuan-tuan. Tidaklah satu hijrah itu berlaku melainkan Allah melantik dan memilih orang-orang yang terpilih. Antaranya diketuai 7 orang oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibantu oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, tuan-tuan. Yang keduanya dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi sahabat Nabi dalam hijrah. Dan selebihnya itu adalah didominasi oleh kebanyakannya adalah sebelah Abu Bakar. Terdiri daripada anaknya Abdullah bin Abu Bakar, terdiri daripada anak putrinya iaitu Asma binti Abu Bakar, terdiri daripadanya Abdullah bin Raikib penunjuk jalan juga sebelah Abu Bakar, dan juga Amir bin Fuhairah. Ni kita lihat 3 watak ni yang menjayakan hijrah yang kedua tadi. Pembahagian yang 5 tu hijrah yang kedua. Maka kalau watak-watak ni ditukar orang lain, mungkin tak jadi kot. Macam kita lah pada hari ni, filem-filem yang hebat pun, contoh dia filem yang hebat hari ni apa dia tuan-tuan? Mak Kilau lah kan. Ada buat hubungan ke surah ni tengok Mak Kilau. Mesti ada kan, kalau tak cecah 100 juta. Tuan-tuan bayangkan apa kekuatan Mak Kilau tu, apa kejayaan Mak Kilau ni. Kita boleh kata mungkin pengarah dia, tapi yang kita nampak dah tentulah pelakon dia. Betul tak? Mak Kilau tu yang berlakon tu Haji Putra kan. Cuba diganti dengan Japawan. Agak kita pun jadi dengan filem Mak Kilau tu. Gagal. Macam itulah juga yang pembantu dia siapa nama? Fatah Hamid Awang kan. Ganti dengan kita Fatah Harapan. Jadi gagal. Jadi kekuatan hijrah itu adalah dengan 7 watak utama dengan peranan masing-masing. Yang tuanya, yang mudanya Sayyidina Ali, yang hambanya, yang perempuannya, muslimat main peranan. Jangan sisihkan muslimat dalam tempat kita. Bagi dia peranan, bagi dia tugas supaya dia ambil peranan seperti mana dia menjayakan, iaitu Asma binti Abu Bakar menjayakan peristiwa hijrah Nabi SAW. Maka akhir sekali, maka Nabi pun dah wafat, meninggalkan kita. Hari ini dah 1444 hijrah. Maka kalau kita lihat yang tinggal kepada kita adalah memuktamadkan akidah generasi kita lah, tuan-tuan ya. Memuktamadkan akidah anak-anak kita, diri kita, isteri kita. Sebab ini kita lihat betapa rapuhnya akidah anak-anak dan generasi kita. Kadang-kadang disebabkan kepentingan duniawi, interest-interest yang ada, menyebabkan sanggup menggadaikan akidah mereka, buat live, sanggup cakap benda-benda yang boleh menggugurkan akidah, asalkan orang tengok dia, orang follow dia. Maka dengan habuan dunia yang sedikit tetapi akidah itu digadaikan. Maka tugas kita yang hari ini adalah memuktamadkan akidah generasi kita, insya-Allah ya. Jadi setakat itu saja tuan-tuan berkaitan dengan fiqh al-hijrah. Mudah-mudahan ada manfaat kita pada malam ini. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.